العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dikasihi lagi dihormati, yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Haji Muhammad Nur, seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama membasahi lidah kita dengan kita menyebut perkataan Alhamdulillah sebagai tanda kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, peluang dan ruang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini. Walaupun sudah hampir beberapa bulan yang lalu dijadualkan untuk hadir ke surau ini, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah, maka saya tak hadir. Yang pertama, ketika dihubungi, saya belajar di Indonesia, Medan. Alhamdulillah dah selesai. Yang kedua, dijadualkan boleh hadir, tetapi bertembung dengan muktamar. Kita bagi laluan kepada tuan guru yang hadir pada malam tersebut, dan rupa-rupanya kita ingat selesai dah. Ada lagi bulan ni dia tak puas hati lagi, nak suruh kita mai juga. Jadi alhamdulillah, Allah takdir dan Allah izinkan kita untuk kita bertemu pada hari ini dan pada malam ini. Saya mengharapkan pertemuan ini dimasukkan oleh Allah di kalangan yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda yang panjang, sab'atun yudhilluhumullahu fi zillih yawma la zilluhu illa zillih. 7 golongan yang akan mendapat naungan ketika mana ketiadaan naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Rujulani tahabbani fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 manusia, 2 kumpulan yang bertemu dan berpisah, saling merindui kerana Allah, maka mereka ini akan mendapat naungan ketika mana manusia seluruh dunia mengharapkan naungan ketika berada di padang mahsyar kelak. Maka mungkin di atas dasar inilah Allah
mempertemukan kita juga pada malam ini untuk menutup tirai tahun 2013 ini untuk kita masuk ke tahun yang baru insya-Allah. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi harapan kepada kita untuk kita mendapat syafaat yang Allah khususkan kepada baginda untuk umat di akhir zaman. Maka kitalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil dakwah perjuangan Nabi dalam kehidupan seharian kita, dan kita bercita-cita tergolong di kalangan umat yang Nabi kenal untuk bagi syafaat ketika mana manusia berada di padang mahsyar, seluruh manusia dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan mencari siapa yang boleh meringankan dosa-dosa mereka, memberatkan amal ibadah pahala mereka. Bertemu dengan Nabi Adam, tidak ada yang boleh Nabi Adam bagi. Bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, sehinggalah Nabi Allah Isa binti Maryam. Semuanya tidak mampu dan tidak boleh untuk memberikan syafaat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita bertemu dengan Nabi untuk mengambil syafaat daripada Nabi, bukan mudah juga Nabi nak bagi kepada kita walaupun kita ni umat akhir zaman, melainkan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecil perkara, masuk tandas mula daripada kaki kiri, keluar tandas mula daripada kaki kanan, duduk pula dalam keadaan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kita mentadbir negara, kita mentadbir dunia dan mentadbir kerajaan. Inilah sunnah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kalau manusia yang sebegini datang bertemu dengan Nabi, Nabi ada cam, Nabi kenal dia, ada tanda-tanda yang boleh Nabi bagi syafaat kepada dia, maka Nabi akan bagi. Tapi belum tentu umat di akhir zaman, umat yang menerima Nabi, umat yang menerima Al-Quran dalam kehidupan, tetapi dalam masa yang sama tidak melaksanakan Al-Quran dan hadis, Nabi nak bagi syafaat. Tapi kita mengharapkan dengan banyaknya bersalawat dan salam kita kepada Nabi, menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, menambah ilmu untuk menghilangkan kejahilan, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya-Allah kita tergolong di kalangan yang Nabi kenal untuk Nabi bagi syafaat kepada kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita mengikut aturan dan susun atur yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seluruh kehidupan kita ini akan melalui beberapa proses kehidupan. Daripada kita bermula dengan tidak ada apa-apa, kita berakhir dengan tiada juga apa-apa. Daripada kita bermula dengan datang daripada Allah, maka kita akan berakhir juga dengan kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita nak keluar, dipilih oleh Allah ke dunia Allah Subhanahu wa taala ini, kita melalui beberapa proses, beberapa alam, beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, alam yang pertama dinamakan sebagai alam roh. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh, sesudah Allah menciptakan roh, Allah bertanya kepada roh, "Alastu birabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu?" Maka roh pada waktu tersebut menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, memang kamu adalah Tuhan kami. Kemudian apabila Allah tiupkan roh,
ketika mana kita di dalam perut ibu kita, wa tunfiqu fihi ruh, ketika mana Allah meniupkan ruh, maka kita berada pada alam yang kedua, pada peringkat yang kedua yang dinamakan sebagai alam rahim. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, surah Luqman ayat 13. Ibu kamu mengandung kamu yang berada dalam alam rahim, alam kandungan, menderita di atas penderitaan, kesakitan di atas kesakitan. Ketika mana kita berada pada dua peringkat ini, kita tidak ada pilihan melainkan kita mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Kita mengisytiharkan Tuhan kita adalah Allah, dan kita mengisytiharkan ruh dan diri yang berada dalam kandungan tersebut adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta pada waktu tersebut kita ketiadaan Nabi, Nabi masih belum diutuskan kepada kita. Bahkan kita ketiadaan Al-Quran, ketiadaan petunjuk-petunjuk yang lain. Kerana ketika mana kita berada dalam dua alam tersebut, dua peringkat tersebut, kita tidak ada pilihan. Pilihan kita cuma satu sahaja, mengakui Tuhan adalah Allah dan mengakui diri adalah penciptaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu tersebut tidak ada sebarang amalan yang diwajibkan. Tidak ada pahala syurga, tidak ada dosa neraka, tidak ada azab, tidak ada arahan, tidak ada larangan. Keseluruhannya mengikut susunan, mengikut kehendak, mengikut ketetapan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu mereka yang berada di alam roh selamat keluar ke alam rahim. Belum tentu mereka yang berada di alam rahim selamat keluar ke alam dunia. Kita lihat banyak ibu-ibu yang keguguran. Kita lihat banyak janin-janin yang tidak bernyawa akhirnya dipaksa dikeluarkan di atas sebab-sebab penyakit dan sebagainya. Menyebabkan proses ini adalah proses yang Allah Ta'ala buat kepada kita supaya kita mengakui Tuhan adalah Allah. Maka apabila kita layak, kita selesai melalui dua proses ini, Allah melihat kita mampu untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita daripada alam rahim, alam kandungan ke alam dunia. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita daripada alam rahim ke alam dunia, pada waktu inilah keseluruhannya menjadi perbezaan kepada dunia, kepada Allah dan kepada Nabi untuk mengukur dan menilai kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia inilah adanya perbezaan dari sudut agama, budaya dan bangsa. Adanya di sana bangsa Arab, adanya di sana bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan, Murud, Iban, Sungai dan sebagainya. Di sana adanya perbezaan dari sudut warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning lansak dan sebagainya. Di sana ada perbezaan dari sudut i'tiqad, kepercayaan agama yang mereka pegang dalam kehidupan mereka. Dan di sana adanya jalan yang mereka tempuhi dan mereka lalui. Maka jalan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syamsi ayat yang ke-8, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada kamu. Fahadainahun najdain. Kami berikan kepada kamu dengan dua jalan.
dengan dua kehidupan, dengan dua keadaan, fujuraha wa taqwaha, kezaliman, kemaksiatan, kederhakaan kepada Allah ataupun kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kehidupan di dunia inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk kita menjalani kehidupan kita, untuk kita menyusun atur perjalanan kehidupan kita. Tetapi dalam masa yang sama masih tidak terkeluar daripada aturan dan kehendak Allah. Cumanya kita diberi pilihan untuk kita melalui jalan-jalan kehidupan kita. Allah ilhamkan kepada kita untuk kita jalan kehidupan kita ini ke mana yang kita nak pergi. Ada dua alat yang Allah bagi kepada kita untuk kita guna mendapat ilham yang datang daripada Allah tersebut. Sama ada jalan ketaatan ataupun jalan maksiat. Ya, memang Allah yang bagi. Melalui apa? Mesti ada alat. Kita nak menulis, mesti ada pen. Kita nak mengajar, mesti ada pen marker, ada kapok dan sebagainya. Jadi Allah bagi ilham kepada kita melalui apa? Yang pertama namanya al-aqlu, iaitulah akal. Yang akal ini pertama sekali membezakan manusia dengan ciptaan Allah di seluruh pelosok dunia, langit dan bumi. Akal membezakan ciptaan Allah dengan manusia, dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Yang akal ini Allah bagi dalam tubuh badan manusia yang berbentuk dalaman. Untuk melihat, untuk merenung, untuk bertafakur, untuk memikirkan apa yang Allah bagi di hadapan mereka. Dengan akal mereka boleh menilai. Dengan akal mereka boleh mengeluarkan keputusan. Dengan akal mereka boleh mengeluarkan ketetapan. Yang mana baik, yang mana buruk. Bagaimana akal nak berfungsi? Allah berikan beberapa alat membantu akal untuk akal berfungsi. Di antaranya dinamakan sebagai al-ainu, mata. Kita melihat baik dan buruk sampai ke akal. Akal akan buat pertimbangan. Oh, rupanya benda ni buruk. Mulut keluar buruk. Daripada mana? Daripada akal. Akal ambil mana keputusan benda tu buruk? Daripada mata. Mata menolong akal membuat keputusan. Bagaimana akal nak berfungsi? Dengan suara, dengan deria rasa. Contohnya, orang bagi kepada kita, kita nak kata ayak ni sejuk ke ayak ni panas, maka kita pun minum. Dahaga sungguh malam ni. Minta maaf banyak. Sejuk-sejuk dah. Dahaga ya. Maka kita pun minum. Apabila kita minum, kita dah keluarkan keputusan ayak ni sejuk, bagus untuk diminum. Maka kita mengeluarkan keputusan, ketetapan, ayak ni boleh minum, ayak ni boleh buat mandi, ayak ni boleh guna. Siapa yang kata macam tu akan melalui apa? Melalui deria rasa dan mulut dan apa yang Allah bagi kepada dia untuk bantu. Kalau ayak ni panas, akal kata benda ni panas, maka akal mengeluarkan larangan. Jangan guna ayak ni. Air, bahasa baku dia. Jangan guna ayak ni sebab apa dia panas. Boleh merosakkan tubuh badan. Kalau ambil uduk pun boleh mengelupas jadi penyakit sopa dan sebagainya. Maka terhalang daripada kita buat. Siapa yang keluarkan keputusan? Akal. Akal keluarkan keputusan dengan bantuan yang Allah bagi. Begitu juga dengan deria-deria yang lain yang kita namakan sebagai panca indera yang 5.
melihat, mendengar, merasa, menyentuh. Yang semuanya itu adalah alat untuk membantu akal. Maka dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menyuruh dan menyuruh untuk kita menggunakan akal. Dengan menggunakan akal, ilham yang Allah Ta'ala bagi, kita boleh cari jalan dan kita boleh tahu mana baik, mana buruk. Yang pertama, ilham Allah bagi akal kepada kita. Cukupkah dengan akal? Tidak. Maka dia kena guna alat yang kedua yang dinamakan dengan al-wahyu. Apa yang dikatakan dengan al-wahyu? Banyak penafsiran daripada ulama, definisi daripada ulama. Ada yang kata lintasan, ada yang kata bisikan, ada yang kata arahan, ada yang kata suruhan, ada yang kata perkara yang cepat, ada yang mengatakan perkara yang menyuruh dan perkara yang menghalang dan sebagainya. Tetapi seperti mana yang kita belajar, kalau sebut al-wahyu itu, maka dia datang terus daripada Allah untuk Nabi dan Rasul yang diangkat di kalangan manusia. Nabi dan Rasul membawa wahyu untuk diberikan kefahaman kepada manusia. Wahyu Allah bagi kepada Nabi dan Rasul sahaja. Allah tidak bagi kepada selain daripada Nabi dan Rasul. Allah bagi kepada Nabi dan Rasul melalui 3 cara. Yang pertama, dengan mimpi. Dengan mimpi ru'yus sidq. Mimpi yang benar ketika mana para Nabi, para Rasul rehat ataupun tidur. Yang kedua, dengan ilham. Ketika mana dalam perjalanan, menunggang kuda, membaca, berniaga dan sebagainya, Allah turunkan ilham. Yang ketiga dinamakan caranya dengan cara Allah turunkan melalui para malaikat. Maka cara yang ketiga inilah cara yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Yang wahyu tersebut terbahagi pula kepada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Maka akal tidak boleh berjalan kerana dia berada dalam tubuh badan manusia. Dia tidak boleh melihat benda yang jauh dan benda yang tidak berada di hadapan kepala otak dia. Maka datanglah al-wahyu membantu memberikan kefahaman dan petunjuk kepada dia, kepada akal yang tidak mampu untuk mencapai sesuatu perkara. Sekiranya ada akal, tidak ada wahyu, dia menjadi manusia yang sesat. Sekiranya dia ada wahyu, tidak ada akal, wahyu disesatkan. Dia tidak ada wahyu, dia ada akal, akal yang sihat. Profesor Madya Emeritus ada gelaran profesor, ada gelaran doktor, PhD, bahagian pemikiran, bahagian falsafat dan sebagainya, tetapi tidak menggunakan wahyu, maka dia menjadi manusia yang sesat. Dan sekiranya menggunakan wahyu, ada wahyu, tapi tidak menggunakan akal, maka dia menyesatkan wahyu tersebut. Yang wahyu tersebut adalah benar yang datang daripada Allah, yang bersifat luaran daripada tubuh manusia, tetapi dia tidak menggunakan akal untuk menggunakan wahyu tersebut, maka dia menjadi manusia yang menyesatkan wahyu, maka dia boleh menjadi manusia yang keluar daripada landasan syariat Allah. Yang kedua-dua golongan ini kita namakan mereka sebagai al-majnun, orang gila. Walaupun dia berpangkat, walaupun dia ada kedudukan, dia berpelajaran, dia ada pengajian yang tinggi, ada ijazah, ada sijil, ada master, dia pula ada pangkat doktor, ada pangkat ustaz dan sebagainya, tidak mengiringi kehidupan dia dengan kedua-dua benda ni, maka kehidupan dia manusia yang gila. Maka sekiranya raja pemerintah
tidak menggunakan wahyu dalam pemerintahan. Raja dan sultan dulu yang maha mulia tu memang maha mulia yang gila. Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri Kabinet, timbalan Menteri Kabinet, keseluruhan pemerintah kerajaan tidak menggunakan wahyu dalam pemerintahan dan pentadbiran, maka mereka itu adalah manusia yang gila. Apabila mereka manusia yang gila, mereka merosakkan kehidupan orang yang berada di bawah pemerintahan. Bukan sekadar mereka merosakkan manusia, mereka merosakkan seluruh makhluk Allah, sama ada bukit bukau, gunung ganang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab gila. Lepas ni dia keluar nama baru, Ustaz Gila. Ustaz Smackdown dah ada dah. Ustaz Bollywood dah ada dah. Lepas ni Ustaz Gila. Jangan duk kata itu, orang kata saya gila lagi. Siapapun kita ada akal tetapi tidak menggunakan al-wahyu, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam kehidupan, kita adalah manusia yang gila. Setuju? Sekiranya kita ada wahyu, Al-Quran, hadis Nabi SAW, belajar tinggi-tinggi di luar negara dan sebagainya, faham ilmu bahasa Arab dan sebagainya, tapi tidak menggunakan akal pemikirannya yang waras, maka dia menyesatkan wahyu tersebut. Maka apa yang Allah Ta'ala kata haram, dia boleh menghalalkan perkara tersebut. Apa yang Allah Ta'ala kata halal, dia boleh mengharamkan perkara tersebut. Apabila berada di hadapan pemerintah dengan menggunakan wahyu, dia boleh membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita kata dia adalah orang gila. Sebab apa? Dia tidak menggunakan pemikirannya yang waras, yang mana baik, yang mana buruk. Ya, memang pemerintah Islam takkan sampai peringkat tak boleh nak sihat, tak boleh nak turun demonstrasi, tak boleh nak buat hantar memorandum, tak boleh nak bagi penerangan, tak boleh nak ceramah, tak boleh nak kuliah. Dia wakmelah ayat Al-Quran. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Kita katakan dia manusia yang gila. Ketika mana pemerintah yang bersifat kuku besi, pemerintah yang menyeleweng harta wang rakyat dengan ketirisan, dengan keborosan, dengan penyelewengan, dengan pengkhianatan, dengan rasuah, dengan riba dan sebagainya, dia masih menggunakan wahyu untuk membenarkan pengkhianatan pemerintah, maka kita anggap dia manusia yang bodoh. Maka kita jangan layan, kita jangan duk pulun dengan dia sangat. Sebab apa? Gila. Kalau kita pulun dengan dia, kita pun menjadi manusia yang pandai dah tu. Maka sekarang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berapa banyak manusia yang berada dalam kerugian, yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Asri, surah Makkiyah, di antara surah yang terpendek yang mempunyai 3 ayat. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Di antara manusia yang berada dalam kerugian adalah manusia yang gila tadi. Sama ada manusia yang menggunakan akal mengenepikan wahyu, ataupun ada wahyu mengenepikan akal, maka kedua-dua golongan ini menjadi golongan yang rugi. Allah berfirman, innal ins, seluruh manusia. Allah tak letak perkataan Islam ke, kafir ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, siapa ke, Allah tak letak. Allah letak perkataan umum, iaitu manusia. Kalau sebut manusia, kecil, besar, tua, muda,
laki perempuan berbilang bangsa apapun manusia, maka semua berada dalam kerugian. Punca berada dalam kerugian tadi apa dia? Kerana fa'alhamaha, alatnya Allah bagi ilham kepada mereka, mereka tak guna. Mereka ambil satu, tolak satu. Mereka tak seimbangkan dalam kehidupan. Maka apabila mereka menjadi manusia yang menolak salah satu ataupun kedua-duanya, mereka menjadi manusia yang rugi. Bukan sekadar gila, menjadi manusia yang rugi. Maka lahirlah di sana kalangan-kalangan manusia yang rugi. Di antara manusia yang rugi dan gila dalam masalah ini, yang pertama sekali adalah mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Pada alam roh hang boleh mengakui diri hang sebagai hamba Allah, sebagai Tuhan. Dalam alam rahim pun demikian juga. Tetapi kenapa di alam dunia Allah bagi akal, Allah bagi wahyu, hang boleh mensyirikkan Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika mana Luqman berkata, memberi nasihat, wasiat kepada anaknya, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dia bukan menjadi manusia yang gila, manusia yang rugi, manusia yang melakukan kezaliman. Wa qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah. Sesungguhnya sangat rugilah mereka yang mendustai pertemuan mereka dengan Allah. Kebanyakan masyarakat Melayu Islam kita memang kita tak nampak secara zahir mereka mensyirikkan Allah dengan menyembah tokong dan sebagainya. Tetapi satu kajian yang dibuat kepada masyarakat Melayu Islam, mereka mudah mensyirikkan Allah dari sudut i'tiqad dan kepercayaan mereka dalam bidang perubatan. Sama ada perubatan moden ataupun perubatan tradisional. Kalau yang duduk di sebelah kampung, yang duduk di sebelah negeri-negeri yang di sebelah hujung sana tu mungkin banyak menggunakan tradisional. Kita mungkin ada tapi banyak menggunakan perubatan moden. Apapun kita lihat bagaimana mereka ketika mana mereka berhadapan dengan perubatan-perubatan tersebut. Hampir dekat Tok Bomoh tu. Aku dah sekat ni duk cari Tok Bomoh banyak dah. Tak berkesan mana. Dia cerita siap goyang kepala-kepala tu. Hampir dekat dia confirm penyakit yang sembuh. Confirm. Siapa yang bagi sembuh? Hang ke Allah? Allah yang hang cakap confirm pasal apa? Nampak. Hampir dekat sebelah tu 15,000 tak ada masalah. Dia operate confirm hang tak mati punya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia operate confirm hang tak mati punya. La ilaha illallah. Siapa Tuhan ni? Nampak tak? Dia tak sembah tokong. Dia tak kata apa-apa. Dia hanya cakap macam tu nak abak kat orang saja. Tapi secara tidak langsung dia mensyirikkan Allah. Boleh dah nak cakap macam tu Ustaz? Boleh. Tapi belajar berlapik. Berlapik macam mana Ustaz? Hampir dekat Tok Guru tu, insya-Allah dia membuih 2-3 doa dekat insya-Allah sembuhlah. Insya-Allah, insya-Allah. Sebab apa? Kita ikhtiar. Allah yang bagi sembuh. Tu golongan yang usaha. Usaha mereka terpesong. Akhirnya mereka letak dalam pemikiran mereka berubat confirm lega, berubat confirm tak mati, berubat confirm sembuh. Jangan. Dari satu sudut ada manusia yang tak buat apa-apa, duduk saja-saja. Allah bagilah nanti pun boleh syirik juga. Ingat, wa amilus solihat wa qul i'malu fasirallah. Allah berfirman, bekerjalah. Allah nak bagi rezeki, tak bagi rezeki, nak bagi sembuh, tak bagi sembuh, hak dia. Yang penting hang bekerja, jangan duduk saja. Pun tak boleh juga.
So macam mana sekarang? Kita usaha, kita buat serah pada Allah. Mulut jaga. Mulut berhati-hati. Jangan letak kita ni melebihi ketentuan dan ketetapan Allah. Kita usaha sahaja. Berapa banyak dah orang yang usaha tak dapat lagi. Berapa puluh ribu dah habis duit nak sembuh penyakit, tak selesai lagi. Maknanya kehendak Allah ni mensyirikkan Allah. Mereka tidak menggunakan akal, lebih-lebih lagi menggunakan wahyu, maka mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang rugi, yang tidak menggunakan akal, yang tidak menggunakan wahyu, adalah mereka yang menyokong perkara-perkara yang batil. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa yang membersihkan dirinya, dia berjaya. Maka barang siapa yang meletakkan dirinya ke tempat kebinasaan, maka dia akan hancur. Sebab apa? Keseluruhan kebatilan akan datang, akan pergi dengan kehancuran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Suratul Isra. Katakanlah Muhammad kepada mereka, akan datang kebenaran, maka akan nyahlah kebatilan. Maka apabila kita menyokong perkara-perkara yang batil dalam kehidupan, perkara-perkara yang batil ini tak tentu orang kafir buat, tak tentu Yahudi buat, tak tentu Amerika buat. Orang Islam pun kalau dia buat batil, kita sokong, kita menjadi manusia yang gila, manusia yang rugi, manusia yang buat kezaliman. 3 sekali. Sebab apa? Kita tidak boleh memikirkan dengan pemikiran yang waras. Tak cukup dengan akal Allah Ta'ala bagi. Allah bagi Al-Quran kepada kita. Dari sudut logik akal, riba baik. Sebab apa? Meningkatkan ekonomi, pendapatan berkapita negara. KDNK akan meningkat. Sebab apa? Adanya riba boleh bagi keuntungan berlipat kali ganda. Siapa nak menyaga rugi? Biar menyaga tu alang-alang celup perkasan, biar ke sampai ke pangkal lengan, teropong 3,000, mek 30,000. Akal kata tak ada masalah apa. Tapi wahyu kata wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Kita tak guna. Maka apa yang berlaku, kebatilan terus bermaharajalela. Kita yang masih ketinggalan, kita yang ditindas. Tunggulah 2014 akan datang. Tunggu apa Ustaz? Standby duit banyak-banyak. Pesan hak tu ya. Tak mau nak komen banyak-banyak malam ni, takut tak boleh mai dah. Cuma nak pesan elok-elok malam ni, jangan duk boreh duit sangat cem cuti-cuti ni. Mula dah standby untuk anak nak masuk universiti, nak masuk sekolah, nak masuk parti dan sebagainya. Simpan duit, jangan duk enjoy pergi jalan Langkawi 3 malam dan sebagainya, jangan. Jangan. Mai tahun depan 2014 insya-Allah kita menjadi manusia yang pemurah kepada negara. Kita menjadi manusia dermawan kepada negara, insya-Allah negara dan pemerintah akan kaya, kita terus akan miskin. Sebab apa? Itulah sistem kapitalis. Mohon maaf saya bercakap. Sebab apa? Bermula daripada akal. Apabila kita serahkan perkara kepada orang gila, maka tunggulah kebinasaan daripada Allah dalam kehidupan. Maka jangan menyokong kebatilan, jangan menyokong kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzi nazalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada perkara-perkara zalim, kepada perkara-perkara yang batil. Pasal apa tak boleh nak cenderung? Fatamassakumun nar, disambang api neraka.
Tadi gila. Kemudian rugi. Kemudian zalim. Setakat tu sahaja dak fama'wahum jahannam. Allah ambil campak dalam api neraka. Selesai kehidupan kita kepada orang yang gila. Yang ketiga, yang tidak menggunakan akal dan wahyu tergolong di kalangan orang yang rugi dan melakukan kezaliman, dicampak dalam api neraka Allah, adalah mereka yang tidak mengakui Islam, sistem kehidupan. Sebab apa? Tidak ada satu agama dalam dunia yang lengkap dari sudut sistem kehidupan, menyusun atur kehidupan manusia, melainkan kehidupan Islam. Tubuh badan kita pun ada sistem. Tem rambut panjang dia akan panjang. Kuku panjang dia akan panjang. Bulu arari panjang dia akan panjang. Allah ilhamkan kepada kita, kalau dah panjang, potonglah. Kalau kita makan, sistem tubuh badan kita mesti nak buang laluan belakang ataupun laluan depan. Kita tak mau makan, terpaksa kena makan. Sebab apa? Sistem tubuh badan kita. Cuba kita tak makan, apa jadi kepada tubuh badan kita? Siapa yang merosakkan sistem tubuh badan kita? Kita. Kalau kita makan, wala tusyrifu, Allah kata jangan berlebih-lebihan. Tapi kita makan dengan berlebih-lebihan, apa akan jadi pada tubuh badan kita? Diabetes, darah tinggi, kencing manis, sakit buah pinggang dan sebagainya. Siapa yang merosakkan sistem tubuh badan kita? Kita. Maknanya kita yang menggilakan diri kita sendiri. Macam itulah Allah bagi sistem kehidupan kita di dunia. Kita berkahwin, kita bekerja, kita hidup, kita mati, kita berjalan, kita bangun, kita tidur. Semuanya Allah susun dah dalam Islam. Kenapa kita tolak Islam? Tolak Islam apa ustaz? Seorang ustaz tu kata, dah ada bank Islam, universiti Islam. Takkan tak buat hudud kira tak Islam ustaz? Hang tahu tak sistem? Faham tak sistem? Kalau hang tinggal satu, hak lain kan rosak lah. Kau tak pernah kerja kilang. Minta dia pergi kerja kilang, tengok sekali. Pro 2 ke, proton terbaru ni kelak. Pergi tengok orang buat kilang macam mana. Nak siap sebiji kereta tu, dia mula tap, cing, keluar kereta ke? Dah. Dia ada sistem proses dia. Daripada A, B, C, D, E sampai lah pasang siap, keluar sebiji kereta. Semua ada sistem. Tarik satu sistem tu, kereta tu jadi kereta. Kereta tu jadi kereta. Jadi juga, tapi tak sempurna. Tak sempurna, maka kita nak bawa pun tak boleh. Banyak sangkut, banyak masalah di jalanan. Banyak kehidupan kita. Dah mula sangkut satu, dia sangkut benda-benda lain. Sebab apa? Tak sempurna. Itulah Islam. Islam bukan sampingan. Islam bukan ubudiyah, pengibadatan semata-mata kepada Allah. Tapi Islam cara hidup. Nizamun syamilun likulli mazahiril hayat. Kata Syekh Hasan Al-Banna, sesungguhnya Islam itu adalah sistem kehidupan yang sangat-sangat sempurna. Maka sekiranya dia menolak Islam, dia menjadi manusia yang tidak sempurna walaupun dia Perdana Menteri. Dia menjadi manusia dalam bahasa sekarang ni OKU. Apa dia? Orang kurang upaya dia. Sebab apa? Tak sempurna kehidupan. Pasal apa tak sempurna? Menolak sistem hidup. Apa dah menolak sistem hidup Ustaz? Islam. Dah menolak, dia buat pula sistem kehidupan yang baru untuk menampung kehidupan ni. Akhirnya tidak juga berjaya, mencetus kehancuran demi kehancuran. Di antaranya sistem sosialis, sistem kapitalis, sistem sekular, sistem liberal, sistem plural dan sebagainya. Semuanya itu apa dia? Semuanya itu adalah sistem ciptaan manusia. Manusia yang gila dan bodoh, yang zalim tadi itu nak menampung kehidupan mereka untuk mereka nak hidup.
Mereka menggunakan akal fikiran, kena ada sistem ekonomi yang terbaik dalam kehidupan. Allah dah tunjuk dalam Al-Quran. Dia tak mau pakai, dia bawa main sistem kapitalis. Perlu ada modal yang tinggi, mana-mana yang ada modal, dia akan hidup. Mana-mana yang ada modal banyak, maka dia akan bina pelaburan yang besar. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Islam tak ajar macam tu. Apabila dia buat macam tu, apa yang berlaku? Orang kaya menembusi politik dan pemerintahan ekonomi dengan wang ringgit sahaja. Pemerintah akan disugut mengikut kehendak mereka, buat apa sahaja. Yang miskin terus papa ke dana, tidak cukup keperluan makan, maka berlakulah kerosakan, rogol, rompakan, pecah rumah, mencuri dan sebagainya. Nampak tak kesan kalau kita menolak sistem Islam? Sekarang pada kurun ini, kita ada seorang sultan yang tidak gila, yang tidak rugi, yang tidak zalim, selamat daripada api neraka Allah, insya-Allah. Iaitulah Sultan Hassan al-Bolkiah. 2014 akan dikuatkuasakan undang-undang syariah Islam. Kita doa kepada pemerintah kerajaan Brunei yang sekarang ini dikecam hebat oleh seluruh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa, termasuk persidangan negara-negara Arab OIC, tidak menyokong apa yang dibuat oleh Sultan Bolkiah. Tetapi melalui apa yang kita belajar pada hari ini, itulah pemerintah sultan yang paling cerdik. Yang lain daripada tu semuanya gila. Termasuk negara kita, Ustaz. Wallahu a'lam. Rombongan kerajaan Negeri Kelantan sudah pergi ke sana 5 jam. Sudah pergi ke sana mengucapkan syabas dan tahniah. Nak melihat undang-undang yang dibuat, kemudian nak minta nasihat tunjuk ajar daripada mufti dan Jabatan Agama Islam Brunei untuk ambil kekuatan dibuat di negeri Kelantan. Kita doa pada Allah dengan kita menyokong negeri Kelantan dan kita menyokong kepimpinan Sultan Hassan al-Bolkiah, maka kita terselamat daripada manusia yang gila. Walaupun Selangor tak buat lagi, tapi paling kurang kita dah selamat daripada manusia yang gila, manusia yang rugi, manusia yang melakukan kezaliman. Walaupun kita tidak mengetahui akan hakikat Islam yang sebenar, paling kurang kita jangan menolak, menyokong. Sebab apa? Kalau di atas dasar Islam tidak ada perkara yang baik, melainkan semua baik-baik belaka. Tidak ada perkara yang buruk, melainkan semuanya ditolak dalam sistem Islam. Kalau kita menyokong membabi buta, maksudnya tidak ada ilmu, kita sudah pun dapat pahala. Daripada kita tidak tahu apa-apa, kita tidak menyokong, mengeluar pula kenyataan berani, tidak ada ilmu, seperti mana kenyataan beberapa orang artis, penyudah dia. Wallahu a'lam, kita serah pada Allah. Yang ketiga, yang keempat, mengikut hawa nafsu. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Sekiranya kita mengikut hawa nafsu, tidak ada pertimbangan akal dan wahyu, bukan sekadar menjadi manusia yang rugi, kita boleh memberikan kerosakan kepada bumi dan langit. Kita boleh memberikan kehancuran kepada bumi dan langit. Apa yang berlaku di Pahang, Kuantan, Terengganu, Kemaman, Johor dan sebahagian negeri lain, itu adalah pengajaran yang perlu kita kena ambil, yang Allah bagi kepada kita iktibar untuk kita berfikir. Dengan apa yang berlaku di sana, Allah bukan sekadar cerita dalam Al-Quran peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Nuh. Kita yang tak pandai baca Al-Quran, yang tak tahu ada cerita bah besar, banjir besar Al-Quran, Allah bagi akal fikir sat. Pasal apa yang Allah bagi banjir kat mereka di sana? Fikir asal. Ni, guna akal kita.
Yang masjid tak ada masalah apa-apa, yang lain semua dah hancur dan sebagainya. Main pula isu kerajaan dan sebagainya, hantar bantuan lambat dan ni semua ni kena fikir. Semua kena fikir. Dia bukan di atas dasar sentimen politik, bukan di atas dasar parti pemerintah, parti kerajaan. Dah. Siapa yang dengar cerita banjir, buka surat khabar, tengok di televisyen, nampak banjir besar, hapus bumbung rumah, hapus bumbung kereta, dia mai siap fikir sat. Mai fikir siapa yang jadi macam tu. Kalau jadi macam kita boleh tak hidup dengan cara mereka? Ni mereka ni dah lumpuh dah ekonomi harian mereka. Makan minum mereka macam mana ni, cuba fikir asal. Semua ni Allah bagi untuk kita fikir. Walaupun ada sebahagian orang kata disebabkan banjir besar di sana, kemurkaan daripada Allah kerana kerajaan negeri Pahang meluaskan berapa ekar tanah tu untuk buat satu pusat pelancongan, semua agama duduk di situ. Spiritual agama satu Malaysia, one Malaysia duduk di situ. Maka Allah murka. Hatu ke apa ke tak ada masalah apa pun. Kalau hatu pun tak ada masalah apa, yang tak ada pun tak ada masalah apa. Yang masalah dia apa dia ni? Kita duduk sini fikir. Di sana Allah uji mereka dengan kesabaran. Di sini Allah uji kita dengan kesyukuran. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Luqman 12. Bersyukurlah pada Allah. Sesungguhnya syukur itu bukan pada orang lain, diri kamu sendiri. Kita bersyukur, Allah Ta'ala tambah jauh daripada kemurkaan, bala dan ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengikut kehendak hawa nafsu. Kalau mengikut kehendak hawa nafsu, binasa kehidupan. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bagi kepada kita tempoh umur yang cukup panjang, bermakna Allah bagi akal dan wahyu kepada kita untuk kita guna. Maka bagaimana kita nak mengekalkan wahyu dan akal yang baik ini, yang sempurna ini, yang elok ini dalam kehidupan kita? Kita tak mau menjadi manusia yang gila, kita tak mau menjadi manusia yang rugi, kita tak mau menjadi manusia yang melakukan kezaliman, kita tak mau menjadi manusia yang melakukan kehancuran dan akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Kita tak mau. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin dan hadirat pada malam ni untuk kita berusaha buat 4 perkara. Buat 4 perkara. Baru nak masuk tajuk. Nak cerita 4 perkara ni tadi, dia musim jauh sangat. Tak apa, tak ada. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi tahun depan. Tak ada rezeki kita jumpa lain kali insya-Allah. Sebab apa? Ni benda cukup penting tuan-tuan. Kita cerita dah semua benda ni, tak ada dia punya plan tindakan dia untuk kita, tak ada hasil lah. Kita tak mahu macam tu, kita tak suka macam tu. Lah ni kalau cerita dalam halaqah apa tu? Hak yang ada Ustaz Nur Hisham tadi moderator tu. Halaqah kan? Dia bincang tu. Akhir tu dia minta Ustaz buat pilihan tindakan. Kita malam ni tak ada halaqah pun, tak ada siaran langsung pun, kita nak buat pilihan tindakan juga. Paling kurang ni untuk warga Shah Alam session 8 ni. Untuk apa? Tak mau jadikan diri kita manusia yang gila. Yang pertama, dalam surah Al-Asr, Allah dah tunjuk dah kepada kita penyempurnaan, penggabungan ilmu dan wahyu. Yang pertama, illal ladzina amanu, iaitulah mereka yang beriman kepada Allah. Menerima apa yang datang daripada Allah berbentuk arahan untuk kita buat. Menerima arahan yang datang daripada Allah melalui Nabi yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita tinggai. Tidak ada lagi pilihan untuk kita nak buat apa yang datang daripada Allah.
wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Suratul Ahzab 26. Tidak ada pilihan bagi orang lelaki ataupun orang perempuan apabila datangnya ketetapan daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan semuanya kita terima. Orang yang beriman sahaja menerima ketetapan Allah. Sebab apa? Di antara ciri orang yang beriman, qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, biarpun susah. Apa yang berlaku kepada pimpinan jamaah Islami di Bangladesh, Syekh Mullah Khadir dihukum gantung, ditali gantung, mendapat gelaran sebagai Syekh Qutub Bangladesh yang baru meninggal beberapa hari lepas, menjadi saksi bahawa keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup sampai peringkat macam tu sekali, kita paling kurang ambil dia sebagai semangat dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa amilus solihat, melakukan amalan soleh, buat banyak-banyak amalan soleh. Jangan tunggu media nak main buat secara langsung. Jangan tunggu nak dapat liputan, surat khabar, primo media dan sebagainya. Jangan. Cukup unit amal sebagai contoh untuk kita fikir dalam kehidupan kita. Bukan sekadar mereka bagi duit, bagi tenaga, bagi waktu, bagi semua. Saya kalau jadi mereka, saya tak mampu, tuan-tuan. Kita di sini pergi sumbang duit, hantar barang saja, tak apa. Terai pergi duduk sana, berkampung sana, tengok sembang kemas tak kemas. Jangan, tuan-tuan. Allahu Akbar ni kita. Apa yang keluar di TV3 pasal depa? Apa yang keluar di TV9? Apa yang keluar di berita-berita ni pasal depa ni? Pasal apa yang keluar? Tak ada pasal apa, tak ada apa nak keluar untuk depa ni. Ni Allah suruh kita fikir, ni pasal apa tak keluar? Cukup cakap tu fikir dah. Pasal apa depa tak keluar? Pasal mereka ikhlas. Buat kerja sungguh, tuan-tuan. Hasanul Basri mengatakan, di antara tanda-tanda orang yang ikhlas di hadapan, di belakang manusia, kerja buat sama. Apa tak masuk TV ke, kami tetap buat kerja kami. Cuci tak habis-habis lagi, tuan-tuan. Lah ni duk minta sumbangan water jet pula, nak tembak tak larang nak berusaha. Ada duit bagilah. Tak ada masalah apa, depa kerja kuat dah. Ni fikir. Terus kerja buat depa buat tu apa dia? Moto dia amal kerana Allah. Kita buat apa? Kita buat apa? Depa dah dapat dah amal kerana Allah. Kita duk fikir, duk main mengaji, duk main semayang berjemaah, duk bagi sedekah, kita rasa selamat ke, kita rasa cukup ke? Hak depa sampai tak jumpa anak bini. Sahabat saya mengaji di Syria sekali, Ustaz Nakai. Isteri dia meninggal, anak 4 orang masih kecil ketika mana berlaku banjir. Rumah nek bah penuh. Ya Allah. Cukup. Saya fikir cukup dah bagi keinsafan pada kita. Cukup. Saya minta satu benda, ya Allah, kuatkan sabaran dia. Sebab apa? Kalau berlaku kat kita tak sabar. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan membani orang-orang mereka mengikut kemampuan dia. Makna Allah bagi itu dia mampu. Apabila dia mampu menjadi manusia yang sabar, apabila menjadi manusia yang sabar, Allah angkat darjat dia. Innallaha yuhibbus sabirin. Dia menjadi golongan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jauh kita dengan mereka, tuan-tuan. Tak perlu pijuh sangatlah. Cukup unit amal buat contoh. Ni, amilus solihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Pesan, nasihat di atas kebenaran pada siapa pun yang berada di hadapan kita. Sebab apa? Sebab mereka itu manusia yang gila. Kita tak mau mereka menggilakan kita. Kita kena nasihat walaupun benda tu pahit. Qulil haq walau kana murra. Berkata benarlah walaupun pahit, tuan-tuan. Kena masuk penjara ke apa ke, kena gam dan sebagainya, apa pun, tuan-tuan.
Kita kena. Tak boleh seorang diri atas jemaah. Jemaah yang macam mana ustaz? Cari warna hak menarik tu. Warna hak macam-macam tikar jadah kita ni. Gitu. Nak bagi kita ni watawasau bil haq. Sebab apa? Kalau kita tidak memberi nasihat di atas dasar kebenaran, mereka akan melakukan kebatilan sampai satu mereka sudah pun tidak memikirkan masalah umat. Mereka boleh memberikan kezaliman kepada kita. Kita terpalit sama dengan kegilaan mereka. Mereka yang menjadi gila, gila babi. Minta maaf saya cakap, kita yang kena hawak babi. Minta maaf tuan-tuan. Sebab apa? Benda ni cukup penting. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tak boleh seorang diri berdiri di atas jemaah. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, watawasau bis sabr. Kita beriman pada Allah, kita melakukan amalan soleh kepada Allah, kita memberi nasihat di atas kesabaran, di atas kebenaran. Akhirnya ketiga-tiga benda ni berdiri di atas paksi kesabaran. Lambat cepat kemenangan, nombor 2 sabar. Allah akan bagi lambat cepat saja. In tansurullah yansurkum, janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Kita buat amalan soleh, letih dak main mengaji ni, duk sila ni, letih sat lenguh, bila nak habis? Sabar. 9 kita berhenti. Ni kita buat benda-benda semua ni kena sabar tuan-tuan. Pesan ni Tok guru, pimpinan pesan berdiri di atas perjuangan, sabar dengan musuh apa yang musuh buat pada kita. Jangan terjun, jangan tinggalkan perjuangan, jangan tinggalkan beriman pada Allah, melakukan amalan soleh kepada Allah, berpesan-pesan dengan kebenaran kepada manusia. Jangan tinggal sama sekali. Sabar. Saya doa ni tuan-tuan untuk diri saya sendiri. Walaupun usia masih muda, depan tak tahu lagi apa Allah nak uji. Kita doa pada Allah supaya Allah kuatkan kita, Allah sabarkan kita. Itu yang paling penting. Macam mana saudara-saudara seakidah, seagama, sebangsa kita sabar yang berada di Kuantan dengan ujian daripada Allah, macam tu juga Allah sabarkan kita dengan ujian yang Allah bagi kepada kita, apa yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim. Kita sabar tuan-tuan. Tetapi bukan sabar berarti diam. Sabar di atas dasar beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh kepada Allah, terus memberikan nasihat dengan kebenaran. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang Allah bagi akal fikiran, dipandu dengan wahyu ilahi, menjadi manusia yang tidak gila, menjadi manusia yang tidak rugi, menjadi manusia yang tidak melakukan kezaliman, seterusnya menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri, mohon maaf atas segalanya. Mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita meninggalkan tahun 2013 ini, untuk kita masuk ke tahun 2014 yang akan datang insya-Allah. Yang terakhirnya saya ingin mengambil masa tuan-tuan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah untuk nak mengumumkan berkaitan dengan sumbangan tahfiz saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza, jutaan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada penderma-penderma, dermawan-dermawan yang budiman yang memberikan sumbangan kepada tahfiz yang pernah saya minta pada bulan Ramadan baru-baru ni. Alhamdulillah sudah mencapai sasarannya hampir 600,000 lebih, dan kita dalam proses menaikkan asrama 2 tingkat pelajar-pelajar kita. Yang bagi saya mohon jutaan terima kasih, mudah-mudahan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kedua ni saya nak cerita, selepas daripada tahfiz kita naik bangunan tersebut, ada hamba Allah Subhanahu wa taala dia bagi tanah di kampung Jelutung, Jalan Selama, Bagan Serai Perak. Dia wakafkan tanah sekali dengan rumah 2 tingkat
untuk dibuat tahfiz. Alhamdulillah kita menunaikan hajat dia, kita ambil tanah tersebut, rumah tersebut untuk kita buat tahfiz. Rumah tersebut kita renovate balik, kita buat penambahsuaian dan penambahbaikan, sudah pun mencecah hampir 100,000 ringgit lebih. Jadi alhamdulillah kita nak mula sesi pengajian kita pada 6 hari bulan 1 2014 akan datang. Sekarang pengambilan pelajar baru kita cadang nak ambil 15 orang sahaja, tetapi sekarang sudah mencecah 30 orang. Sambutan sangat-sangat menggalakkan daripada masyarakat sekeliling dan masyarakat setempat, memaksa kita untuk kita nak menambah lagi satu bangunan kelas 2 tingkat yang kita nak buat cadangnya itu pada tahun akan datang, insya-Allah. Akan datang. Yang bangunan sekarang ni kita nak buat asrama sepenuhnya, dan bangunan yang satu lagi yang kita proses mula bina ni dalam 2 tingkat menelan belanja ke 300,000 ringgit. Jadi ini desakan tuan-tuan, kita cadang tak mau nak buat lagi bangunan. Sebab apa? Kita tak berkemampuan, tetapi disebabkan banyak kemasukan pelajar-pelajar, padat mereka ni tak boleh nak duduk dengan selesa dan sebagainya. Jadi kita terpaksa melancarkan kutipan derma sumbangan daripada masyarakat awam untuk kita nak menampung tahfiz kita ni, membina bangunan kelas pada masa yang akan datang. Jadi kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang sudi membuat amal jariah ataupun saham dalam kehidupan dunia dan akhirat, sila untuk berikan kepada saya pada malam ini, boleh diberikan kepada sahabat yang berada di belakang sana nanti di atas tikas sejadah. Dan barang siapa yang nak bank duit ataupun yang tak bawa duit nak masuk kemudian, boleh ambil pamphlet di belakang sana dekat dengan sahabat saya juga. Saya datang dengan sahabat malam ni dan guru tahfiz sekolah baru saya tu, kita bagi dia peluang terima malam ni. Boleh ikut no? InsyaAllah kita bagi dia terima. Dia guru tahfiz kita. Guru tahfiz kita 2 orang. Daripada Pakistan seorang, daripada orang Melayu seorang. Jadi untuk yang lagu Melayu pun boleh, lagu Urdu Hindustan Bollywood pun boleh, insyaAllah. Jadi cumanya tuan-tuan, kami usaha untuk nak mendirikan sekolah. Tuan tanah usaha mewakafkan tanah. Jadi tuan-tuan berusaha untuk meneruskan kesinambungan bagi pendidikan kami ni, yang insya-Allah matlamat kami nak buat komplek pengajian Islam yang di sana adanya sistem tahfiz lelaki perempuan, adanya sekolah rendah, adanya sistem pondok, insya-Allah. Itu sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita nak buat macam tu tuan-tuan? Sebab kita manusia yang cerdik, bukan gila. Jadi mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh tuan-tuan pada malam ini, saya mewakili sekolah dan diri saya sendiri mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan dalam kehidupan, dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya berusaha mencari dana ini sebab apa? Sebab ini tahfiz yang saya sendiri dan sahabat yang bina. Sebelum ni saya hanya minta sumbangan mewakili sahabat saja untuk tahfiz dia. Kali ini untuk tahfiz kita pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.